Kesihatan mata adalah aspek penting dalam kehidupan kerana ia mempengaruhi kualiti hidup secara keseluruhan. Mata bukan sahaja membolehkan kita melihat dunia di sekeliling, tetapi juga memainkan peranan penting dalam aktiviti harian, pekerjaan dan interaksi sosial. Menjaga kesihatan mata memastikan kita dapat terus menikmati penglihatan yang baik dan menjalani kehidupan dengan lebih berkualiti. Di negara Brunei Darussalam, Hari Penglihatan Sedunia yang disambut setiap tahun pada bulan Oktober juga mendapat perhatian yang serius. Sambutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan kesihatan mata serta usaha berterusan untuk mengurangkan kes kebutaan dan kecacatan penglihatan di peringkat global. Melalui inisiatif ini, masyarakat didorong untuk memberi perhatian kepada penjagaan mata demi meningkatkan kualiti hidup dan mengelakkan masalah penglihatan yang boleh dicegah. Penglihatan yang baik membolehkan kita menjalani kehidupan seharian dengan lebih mudah dan selesa. Aktiviti harian seperti membaca, memandu, bekerja, berkomunikasi dan bersenam memerlukan penglihatan yang jelas. Apabila kesihatan mata terjejas, ia boleh menyebabkan masalah seperti rabun dekat, rabun jauh atau rabun silau yang seterusnya mengurangkan keupayaan untuk melihat dengan baik dan mempengaruhi kualiti hidup. Penjagaan mata yang baik adalah penting untuk memastikan kita dapat terus menjalankan aktiviti harian dengan lancar. Melakukan pemeriksaan mata secara berkala adalah penting untuk mengesan masalah penglihatan pada peringkat awal, terutamanya bagi individu yang berisiko tinggi seperti menghidap diabetes, warga emas atau mereka yang mempunyai sejarah keluarga dengan masalah penglihatan. Pemeriksaan mata dapat membantu mengenal pasti penyakit mata yang boleh dirawat atau dicegah lebih awal sekaligus mengurangkan risiko kehilangan penglihatan yang lebih serius di kemudian hari. Sambutan Hari Penglihatan Sedunia kali ini memberi tumpuan kepada kesihatan mata kanak-kanak. Ibu bapa perlu mengambil perhatian terhadap kesihatan mata anak-anak sejak awal usia. Anak damit dan kanak-kanak kecil lebih cenderung mengalami rabun dekat, namun masalah ini biasanya akan berkurang seiring dengan pertumbuhan mereka apabila bola mata menjadi lebih panjang. Penting untuk ibu bapa memantau perkembangan penglihatan anak-anak dan mendapatkan pemeriksaan mata yang sesuai bagi memastikan kesihatan mata mereka terjaga. Masalah mata yang kerap berlaku dalam kanak-kanak di Brunei adalah seperti rabun jauh atau kami namakan myopia, serta rabun yang lain seperti rabun dekat atau rabun silau, masalah mata juling dan juga katarak atau kalau kami orang Brunei kami panggil utik. Katarak congenital, iaitu katarak yang wujud semasa lahir. Tetapi masalah yang paling kerap didapati adalah masalah rabun jauh. Rabun jauh ini menyebabkan kanak-kanak sukar melihat objek yang jauh dengan jelas. Trend ini semakin meningkat kerana gaya hidup moden di mana kanak-kanak suka terlibat dalam aktiviti dalam rumah seperti main video game ataupun penggunaan berlebihan alat-alat digital seperti smartphone atau telefon pintar atau tablet. Kurangnya bermain di luar dan kurang pendedahan kepada sinar matahari juga dipercayai menyumbang kepada perkembangan trend myopia di negara ini. Kami juga menggalakkan ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka untuk menjalani pemeriksaan mata secara berkala untuk mengenal pasti sebarang masalah penglihatan agar ianya boleh dirawat di peringkat awal. Nasihat utama klinik mata kami kepada ibu bapa untuk menjaga mata, kesihatan mata anak-anak di dalam era digital ini
adalah untuk mengurangkan masa skrin anak-anak dan menggalakkan mereka untuk bermain di luar sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam setiap hari. Masalah mata juling dalam kalangan kanak-kanak boleh disebabkan oleh beberapa faktor termasuk genetik, masalah penglihatan dan perkembangan. Tanda-tanda mata juling termasuk mata yang tidak sejajar dengan mata sebelah, kesukaran untuk memfokus pada satu objek serta kerap berkedip atau menggosok mata kerana ketegangan. Pengesanan awal dan rawatan yang tepat sangat penting untuk memperbaiki masalah ini dan memastikan perkembangan penglihatan kanak-kanak tidak terjejas. So, ortoptics ni ia adalah pakar spesialis mata yang hanya melihat kira penglihatan untuk kanak-kanak lah yang kami cek, sama dari segi pergerakan mata dorang juga, and bukan saja kanak-kanak, kami juga mencek kira masalah pergerakan mata dalam kalangan orang dewasa lah juga. Yang sering dialami oleh pesakit kira untuk kanak-kanak masa ni, banyaknya yang saya lihat ialah peningkatan masalah-masalah rabun jauh dan juga peningkatan kes-kes masalah juling. And then kalau dari segi orang dewasa juga peningkatan masalah pergerakan mata yang selalunya disebabkan oleh kondisi-kondisi penyakit kancing manis, darah tinggi, stroke juga ada. Kalau dari segi rabun jauh, penyelidikan sudah menghuraikan yang berdepanan dengan skrin televisyen, skrin gadget-gadget masa ni boleh meningkatkan masalah rabun jauh tu, sama meluangkan masa lebih banyak di rumah daripada masa di luar rumah. So itulah boleh juga jadi penyebab rabun jauh lah juga. Dari segi pergerakan mata, selalunya ia masalah genetik, tapi selalunya ia cuma itulah saja ya ada. Dari segi malas mata dan juga juling mata tu, selalunya ia pertama kali dilihat oleh ibu bapa di kalangan umur 2 hingga 5 tahun. Ada juga yang kira dorang lahir dengan juling mata tersebut juga. So tanda-tandanya untuk ibu bapa melihat ialah kalau kanak-kanak tu masa dorang melihat ibu bapa dorang, satu mata tu ia macam lari sedikit. Ia indah menoleh sama dengan mata yang satu lagi lah. Dan dari segi mata malas juga, kalau sekiranya anak tu sudah sekolah, selalunya kanak-kanak yang selalu bercakap arah mama bapanya yang ia nampak, ataupun cikgu-cikgu yang di sekolah yang selalu membagi tahu mama bapa dorang lah yang anak dorang tu macam sipitkan mata dia di sekolah masa belajar, ataupun ibu bapa sendiri yang melihat kanak-kanak tu ia batah membaca perlahan lah sedikit compared to ia punya rakan-rakan sekolahnya. Kalau dari senaman mata, salah satunya ialah untuk berjumpa dengan kami, pegawai ortoptik, and then membuat appointment, and then dari sana kami boleh sarankan senaman mata yang sesuai lah. Selalunya untuk mata malas, senamannya ialah untuk menutup mata satu, mata yang kuat untuk melatih mata yang lemah lah. Dan menutup mata tu ikut jamnya. Kalau mata malasnya indah kuat, mungkin 3 ke 4 jam sehari. Kalau dia kuat, 4 ke 6 jam sehari. Tetapi itu hanya kira lepas perjumpaan sama kami dan juga perjumpaan dengan pegawai kacamata kami.
dari segi golongan belia dan kanak-kanak, pasal masa ni ada peningkatan dalam masalah penglihatan rabun jauh tu. So saya sarankan untuk kurangkan melihat skrin telefon bimbit, melihat skrin berdekatan lah. Skrin TV pun kalau boleh jauhkan dalam jarak mungkin 5-6 meter itu bagus. And then luangkan lebih masa di luar rumah kerana scientific studies, penyelidikan sudah menerangkan yang meluangkan masa lebih banyak di luar rumah dan juga mengurangkan screen time yang orang, ia boleh mengurangkan risiko untuk peningkatan rabun jauh tu. And then dari segi ibu bapa juga memain peranan lah juga untuk meluangkan lebih masa dengan anak-anak. Jangan membiarkan saja dengan gadget tanpa pemantauan lah. Dari segi hospital, kami pegawai ortoptis, kami juga membuat preschool orthoptic vision screening ataupun kira ujian saringan penglihatan bagi prasekolah. So itu kami bekerjasama dengan klinik ibu dan anak. So kanak-kanak yang di kalangan umur 3 ke 5 tahun, mereka disarankan untuk membuat perjanjian dengan kami untuk mencek masalah penglihatan dan pergerakan mata di peringkat umur yang awal lah. Lakukan pemeriksaan mata secara berkala sekurang-kurangnya sekali setahun untuk mengesan masalah seperti rabun dekat, rabun jauh, rabun silau atau penyakit mata yang lebih serius seperti glaukoma dan katarak. Mengesan masalah mata pada peringkat awal membolehkan rawatan yang lebih berkesan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Adalah penting untuk mendengar nasihat doktor dan mengambil langkah yang disarankan selepas pemeriksaan, termasuk mengambil ubat jika diperlukan bagi memastikan kesihatan mata terjaga. Tugas dan tanggungjawab utama optometris adalah untuk membuat pemeriksaan penglihatan dan memberi alat bantuan penglihatan. Kebaikan dan keburukan bagi penggunaan kacamata dan kata sentuh dua-dua ada baik dan buruknya lah. Bagi kacamata, kebaikan yang utama ialah ia mudah digunakan dan lagi ia tiada risiko jangkitan. Okey, berbanding dengan kanta sentuh. Kanta sentuh ia punya kebaikan yang memberi penglihatan yang lebih luas dan natural berbanding kacamata. Akan tetapi tanpa penjagaan dan penggunaan yang betul, ia boleh memberi risiko jangkitan yang tinggilah kepada pemakai. Okey. Lagi satu, kacamata mungkin memerlukan kos yang tinggi terutama bagi preskripsi yang kompleks. Dan kacamata mungkin tidak sesuai digunakan bagi beberapa aktiviti yang lasak atau aktiviti sukan lah, berbanding kanta sentuh. Untuk mengelakkan masalah rabun menjadi lebih teruk, yang pertama sekali ialah untuk menghadkan penggunaan gadget ataupun skrin secara berlebihan dan berterusan dalam jangka masa yang panjang. Okay. Antara cara yang kedua ialah dengan membanyakkan aktiviti luar, dan yang ketiga memastikan penglihatan di tahap yang baik, dan jika menggunakan kacamata hendaklah dipastikan bahawa preskripsi kacamata itu adalah preskripsi yang tepat. Pemakaian kacamata tidak memberi kesan yang negatif. Itu adalah satu mitos yang popular lah. Okay. Kacamata hanyalah alat untuk menerangkan penglihatan. Ia tidak memberikan kesan negatif. Penglihatan terutama sekali bagi yang ada rabun jauh rabun jauh lah. Okay. Ia boleh menjadi lebih tinggi tapi itu disebabkan faktor pembesaran dan persekitaran. Okay. Bukan disebabkan penggunaan kacamata. Okay. Dan lagi yang perlu dipastikan preskripsi kacamata hendaklah betul. Jika ia betul, tidak akan memberi masalah negatif kepada pemakai lah. Pemeriksaan mata memang perlu dibuat secara berkala. Bagi kanak-kanak, kebiasaannya 6 bulan ataupun setahun lah.
Okey. Dan bagi dewasa, boleh membuat pemeriksaan rutin setiap 2 tahun. Okey, dan semua tertakluk kepada keadaan masalah kesihatan masing-masing. Okey, masalah penglihatan masing-masing. Pemeriksaan secara rutin boleh dibuat secara berkala, iaitu setiap tahun ataupun setiap 2 tahun bagi orang dewasa. Tapi bagi kanak-kanak, kepada kebiasaannya akan dipantau dalam masa 6 bulan ke setahun. Mereka boleh membuatkan pemeriksaan di luar. Ini kerana optometris di luar mereka telah pun diperiksa ataupun diberikan pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Kesihatan mata juga melibatkan pelindungan daripada faktor luaran seperti sinaran UV, habuk, asap dan bahan kimia. Penggunaan pelindung mata yang sesuai seperti cermin mata hitam dengan perlindungan UV serta melindungi mata daripada bahan kimia dan persekitaran yang tercemar adalah penting untuk mencegah kerosakan mata. Langkah-langkah ini dapat membantu menjaga kesihatan mata dan mengurangkan risiko masalah mata yang serius di kemudian hari. Biasanya bertanya pada customer apakah komplain atau masalah yang berkaitan dengan mata dan apa tujuan ia datang di kedai yang inilah. Okay, setelah dia beritahu macam ada kabur atau apa, kami akan minta customer untuk pilih kacamata dulu. Okay, pilih bersesuaian dengan dia punya bentuk muka, keselesaan memakai apa semua. Okay, setelah memilih bingkai itu, barulah optometris akan membawa untuk buat pemeriksaan yang lebih lanjut. Okay, setelah kami buat pemeriksaan mata, menentukan sudah dia punya degree mata, masalah rabun apa, and then baru kami akan konsultasi apakah jenis kacamata dengan jenis lens yang sesuai dengan customer tu lah. Selalunya lens kacamata tu ya agak sensitif kan, kalau boleh jangan ditinggalkan di tempat-tempat yang panasnya terlalu tinggi, seperti contohnya di dalam kereta atau dibiarkan di luar rumah tanpa ada casingnya tu lah. Apabila menyuci kacamata, kalau boleh menggunakan kain pengelap yang khas untuk mengelakkan calar, sama jualah dengan coating yang rosak. And then kalau satu lagi, jangan dibawa tidur untuk mengelakkan kacamata tu mudah patah. Untuk bila perlu bertukar kacamata, pertama kalau bis kita merasakan kacamata tu sudah kabur, penglihatan kita sudah kabur dengan kacamata yang sedia ada lah. Ataupun ada masalah lain seperti pening kepala, apa semua tu. Dan biasanya melakukan pemeriksaan mata setiap 6 bulan ke setahun. Setiap 6 bulan setahun boleh datang untuk membuat pemeriksaan mata, atau kalau kacanya sudah ada calar atau pecah yang mengganggu penglihatan bis kita. Aksesori contoh kalau macam tali untuk mengelakkan kacamata tu mudah terturun. Sometimes ia membeli kacamata macam saiznya terlalu besar kan untuk mengelakkan terturun atau mudah digantung lah, indak hilang, atau aksesoris yang seperti polarized, kacamata polarized untuk mengurangkan silau apabila driving, silau yang melampau yang mengganggu penglihatan. Untuk pemakai contact lens yang sedia ada sudah, maksudnya dia tahu degree-nya apa semua, boleh datang just bagi tahu degree atau kami akan buat pemeriksaan mata lagi lah. Untuk yang pemakai pertama kali, prosesnya sama seperti membuat kacamata, iaitu kami akan membuat pemeriksaan mata dan menentukan keadaan mata customer tu sesuai atau tidak untuk memakai contact lens. Sebelum memakai contact lens, mestilah mencuci tangan terlebih dahulu, pastikan tangan berada dalam keadaan bersih dan kering sebelum memasukkan contact lens di dalam mata. Dan kedua, mesti menggunakan pencuci pencuci contact lens yang bersesuaian. Jangan menggunakan air paip atau apa-apa solution lah, mesti pakai yang berkaitan dengan contact lens. Biasanya kalau ia lebih kepada perlindungan mata tu daripada sinaran UV. Walaupun kita ada degree, tapi UV di luar tu boleh merosakkan mata juga. So biasanya orang akan membeli kacamata yang nada degree ataupun sunglass untuk melindungi mata daripada sinaran UV dan kira untuk membetulkan penglihatan juga lah.
Perbezaan reka bentuk kacamata Korea daripada reka bentuk dari negara lain ialah reka bentuk Korea dikenali dengan bingkainya yang lebar, bahan metal yang nipis dengan bentuk oval, bulat dan mempunyai gaya vintage. Tidak seperti negara lain yang mempunyai reka bentuk yang biasa saja seperti segi empat tepat. Bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan kacamata Korea ialah metal dan titanium, iaitu dikenali dengan logam yang nipis. Cara menjaga dan membersihkan kacamata dengan betul adalah dengan menggunakan cairan pembersih kaca dengan kain microfiber dalam 2 ke 3 kali seminggu untuk penjagaan kacamata yang lebih sesuai dan teratur. Kelebihan yang ada pada kacamata Korea ialah sentuhannya yang klasik dan ringan. Hari Penglihatan Sedunia setiap tahun adalah peringatan penting untuk kita semua memberi perhatian kepada kesihatan mata yang memainkan peranan besar dalam meningkatkan kualiti hidup. Kesihatan mata yang baik bukan sahaja memastikan kita dapat menjalani aktiviti harian dengan lancar, tetapi juga menyokong pencapaian dalam pekerjaan, pendidikan dan interaksi sosial. Dengan menjalani pemeriksaan mata secara berkala dan mengambil langkah pencegahan awal, kita dapat mengelakkan masalah penglihatan yang boleh menjejaskan kehidupan sekaligus memastikan kesejahteraan yang berpanjangan.